请立刻传道来传扬上帝的话。 Kepada Mika kita silakan untuk menyampaikan firman Tuhan dan kepada Shirley untuk menerjemahkannya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们平安。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. 还没听上帝的话语之前，我们首先祷告。 Tuhan penuhi kami dengan firman-Mu. 上帝，求你充满我们与你的话， Karena firman-Mu itulah yang menjadi bekal kami untuk serupa dengan Engkau. 你的话是让我们能够更像你， Berikan kami hati yang mau belajar, 给我们要学习的一颗心， dan jadikan kami hati yang mau menerima firman-Mu, 也塑造我们，让我们能够接受你的话语， hingga kami boleh bertumbuh di dalamnya. 直到我们在你的话语里面能够成长。 Berkati kedua hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. 求你祝福你有限的两位仆人， Biarlah Allah Roh Kudus boleh memenuhi kedua hamba-Mu ini. 就圣灵充满你两位仆人。 Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. 求你对我们说话，因为我们准备好聆听你的话。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang komitmen, yakni komitmen Yesaya. 我们今天要学到关于一个意志，就是以赛亚先知的意志。 Sebenarnya firman Tuhan ini akan didasari dari Yesaya pasalnya yang ke-6, namun saya tidak akan membacanya secara keseluruhan. 我们首先先读以赛亚书第6章，但是我不会全部把它读完。 Mari kita membacanya di dalam Yesaya 6 ayat pertama, kemudian 9 sampai 13. 我们首先先读以赛亚书第6章第1节，然后继续在第9到13节。 Saya akan membacakannya hanya dalam bahasa Indonesia. 我们单单用印尼语来读。 Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat yang ke-9, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Satu bagian lagi dari pasalnya yang ke-8. 我们再看另一个部分，就是从以赛亚书第8章 Kita membacanya ayat 12 sampai 13, 12、13节， kemudian ayat 17. 然后17节。 Saya akan bacanya dalam bahasa Indonesia saja. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti. Dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah kamu harus takut dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini, saudara. 我们读经到此。 Saudara, film Infectus yang dirilis pada tahun 2009有一部电影就是在2019年播放的， adalah sebuah film yang mengangkat cerita kisah nyata, 这就是一个现实的一个故事， yakni tentang perjuangan Nelson Mandela. 就是有一位叫内尔森曼德拉的一个故事。 Nelson Mandela ini dipenjara selama 27 tahun kemudian dibebaskan. 内尔森是被关在监牢有27年的时间，然后他被释放了。
Tak lama kemudian dia terpilih menjadi presiden satu-satunya dan pertama kali sebagai presiden kulit hitam. 就是他成为了非洲第一任的非洲人，成为一个他们的总统。 Maka sebagai presiden yang baik, kemudian dia menyusun strategi untuk dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. 成为好的总统，他就有责任去解决当时国民所面对的问题。 Ia hendak melakukan rekonsiliasi antara kulit putih dan pribumi yang ada di Afrika Selatan. 他就是要这样把白皮肤的人，当时在非洲的人和南非洲的人和好。 Sebab yang menjadi salah satu permasalahan itu adalah konflik antara kedua golongan ini. 因为当时出现很大的问题，就是有这个两种主类的产生的问题。 Maka bersyukurlah strategi dan segala usaha yang dilakukannya akhirnya berhasil. 那么感谢上帝，他所采取的这个步伐全部都成功了。 Antara kulit putih dan pribumi dapat disatukan. 白皮肤的人和本地的人，他们能够和好。 Saudara, Nelson Mandela bisa dikatakan sebagai seorang presiden yang hebat. 内尔逊和曼德拉，我们可以说他是一个很好的总统。 Tapi di balik kesuksesannya atau mimpinya untuk merekonsiliasi antara kulit putih dan pribumi ini, 但是在他的成功的背后，或者他在要把黑皮肤和白皮肤的人和好的背后当中， kita perlu tahu bahwa itu muncul dari keadaan yang sangat serba terbatas. 我们可以看到，这就是从一个比较困难的情况生出来的。 Muncul dalam keadaan yang serba sulit dari kamar tahanan yang kecil itu. 就是在监狱很贫苦的一个生活出现这个活动。 Di dalam penjaralah ia belajar banyak hal. 在监狱里，他学到了很多东西。 Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， Nabi Yesaya juga terpilih tapi bukan dipilih oleh manusia. 以赛亚也是被拣选，但是不是被人拣选。 Ia dipilih oleh Tuhan untuk melakukan tugas dari Tuhan itu sendiri. 上帝拣选以赛亚，让他能够实行从上帝而来的任务。 Saat Tuhan memilihnya, keadaan Yesaya tidak sedang baik-baik saja. 上帝拣选以赛亚的时候，他的情况不是好好的。 Saat itu Yesaya sedang kehilangan harapan. 当时以赛亚失去了他的盼望， Karena raja yang baik, raja yang diharapkan oleh bangsa itu telah meninggal. 因为当时以色列人所盼望的王已经死了。 Bagaimana dengan masa depan bangsa itu? 那么这个国家的前途要怎样呢？ Sedangkan bangsa saat itu mereka melakukan dosa yang sangat keji di mata Tuhan. 当时以色列人犯了很大很大的罪， Namun saat dia berada di bait Allah, 但是当他在圣殿里， disitulah ia melihat kemuliaan Allah bertata di atas bait Allah itu. 就在那边他看到了上帝的荣耀。 Penglihatannya itu menyadarkan bahwa sesungguhnya tata Allah itu jauh lebih besar daripada tata raja-raja yang ada di dalam dunia. 他所看的就是看到上帝的荣耀，他领悟到超过世界上国王任何一个荣耀。 Raja yang memerintah bangsa Israel dan Yehuda bisa saja berganti. 以色列带领以色列人的国王，他们能够换， Namun sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah berubah dan berganti. 但是以色列人的上帝无法被什么人、什么王代替，也永恒不改 Yesaya 变。 melihat Allah duduk di atas bait suci. 以赛亚看到上帝坐在他的宝座， Dan ini membuatnya sadar bahwa Allah hadir bagi bangsa Israel saat itu. 这让他领悟到上帝真正的有在以色列人当中。 Saudara, Yesaya tidak hanya melihat Allah yang duduk di atas tahta itu, 以赛亚不单单看到坐在宝座上面的上帝， tapi ia juga melihat para serafim yang memiliki 6 sayap. 但是他也看了很多的这个撒拉弗，他们有个6个翅膀， 2 sayap dipakai untuk tutupin kakinya. 2个翅膀用来遮着他们的脚， Dan 2 sayap lagi ditutup untuk tutupin wajahnya. 2个翅膀用来遮着他们的面。 Kemudian para serafim itu berseru-seru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. 那么撒拉弗就呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉！万军之耶和华，他的荣耀充满全地。”
Saudara, keadaan saat itu seketika begitu mencekam. 这样的情景好像比较很紧张的样子。 Dikatakan ambang alas pintu itu bergoyang 就说到门建的根基动摇， dan penuh asap. 店里充满了烟云。 Saudara melihat serafim, tentu merekalah yang pantas untuk melayani Tuhan, bukan? 看了这些撒拉弗的时候，他们是服侍上帝的人。 Para malaikat itu punya perawakan jauh lebih baik daripada manusia, bukan? 这些天使的外貌比我们人更好， Tapi para serafim itu tutupin kakinya. 但是这些撒拉弗他们却遮着他们的脚。 Wajar, karena kaki merupakan salah satu anggota tubuh yang kotor. 我们可以说啊，这应该的，因为脚是我们身体一部分最脏的一部分。 Tapi bagaimana para serafim itu tutupin wajahnya? 但是为什么这些撒拉弗他们要遮着他们的脸呢？ Para malaikat itu begitu hormatnya dengan Tuhan. 这些天使他们是那么尊敬上帝， Sehingga mereka tidak berani memandang Tuhan. 使得他们连看上帝都不敢。 Maka saudara, kalau hari ini kita berani tunjukin wajah, sama dengan kita menantang Tuhan. 那么今天，如果我们可以挺着胸面对面着上帝，那么我们好像正在要对付上帝一样。 Melihat betapa besarnya kemuliaan Tuhan membuatnya merasa bahwa semuanya itu sangat kecil dalam dunia ini. 当以赛亚看到上帝的荣耀，他却觉得世界上所有的事是那么的微小， Semuanya nggak ada apa-apanya. 全部都没有意义。 Maka mata yang tadinya terpesona dengan apa yang dilihatnya, 那么刚才用眼睛来看所有世界的东西，他感到很羡慕一样， kemudian menjadi suatu kengerian bagi Yesaya. 后来就使得他感到很恐惧。 Nah, kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat melihat Tuhan, 如果今天我们有机会能够看到上帝， apa yang menjadi respon kita? 我们能怎样回应呢？ Mungkin kita akan berkata, aduh berbahagialah aku, karena aku telah melihat Tuhan. 可能我们会说我是有福的，我能够用眼睛来看上帝。 Atau mungkin kita juga akan berkata kepada semua orang, aku melihat Tuhan. 或者我们跟很多人说，哎，我才看到上帝。 Saudara, tidak dengan Yesaya. 以赛亚不是这样， Ketika dia melihat Tuhan, justru dia mengatakan, celakalah aku binasa. 当他看到上帝的时候，他却说祸哉，我灭亡了。 Yesaya merasa dirinya tidak layak. 以赛亚觉得他不配， Bahkan di saat itu dia merasa bahwa dirinya berdosa di hadapan Tuhan. 甚至当时以赛亚觉得他自己是个罪人。 Jadi bukan hanya bangsa itu yang berdosa. 所以不单单以色列人的罪， Bukan hanya bangsa itu yang najis bibir. 不就是以色列人他们的嘴唇不洁， Tapi dosa itu juga menjadi bagian daripada Yesaya. 但是他们的罪恶也成了以赛亚先知的罪恶。 Namun ada hal yang membuatnya lega, saudara. 但是有的让他比较安心， Tuhan menyucikan dan memurnikan Yesaya. 上帝让他圣洁。 Bara api itu diletakkan di atas bibir Yesaya. 这个火云就放在了以赛亚的嘴唇， Hal ini menunjukkan bahwa dia mendapatkan suatu pembaruan daripada Tuhan. 这意思就是说，上帝要更新他， Dia mendapatkan suatu kemurahan dan kemudian ia diselamatkan. 他受到上帝的怜悯，他得救了。 Kemudian dari situlah ia kemudian membuatnya mampu meresponi panggilan Tuhan. 上帝让他配得来回应他的呼召。 Tuhan katakan, siapakah yang mau kuutus dan siapakah yang mau pergi untukku? 上帝说呀，我可以差遣谁呢？谁肯为我去呢？ Tanpa pikir panjang Yesaya katakan, ini aku. 以赛亚马上说：“我在这里，请差遣我。” So memang harusnya demikian untuk kita. 我们应该也是这样。 Kita ini adalah orang-orang yang sudah dibaharui oleh Tuhan. 我们已经被上帝更新的人了。 Kita ini sudah melihat kemuliaan Tuhan di salib. 我们已经在十字架上看到上帝的荣耀。 Dan dia bangkit menunjukkan bahwa dia hidup. 他复活，证明他是活的上帝。
Dosa yang besar itu Tuhan telah pulihkan. 这么大的一个罪恶，上帝已经赦免了。 Maka responnya sama dengan Yesaya harusnya. 我们应该像以赛亚一样，这样回复上帝的呼召。 Maka harusnya setiap orang percaya hendaknya melayani Tuhan. 每一个的信徒必须侍奉上帝。 Tidak ada alasan menolak untuk melayani. 我们其实没有任何一个借口来拒绝要服侍上帝。 Lantas apa tugas dari panggilan Yesaya? 那么以赛亚的任务是什么呢？ Setelah Yesaya dipanggil dan kemudian tugasnya tidak mudah. 以赛亚被呼召，这个服侍，他这个命令不简单， Ada sebuah tantangan yang akan dihadapi. 有挑战。 Yang pertama, Tuhan percayakan Yesaya untuk melayani bangsa Israel yang tegar tengkuk. 第一，上帝让以赛亚来服侍，就是印着景象的以色列人。 Ada banyak rupa-rupa dosa yang mereka kerjakan. 以色列人所犯的罪何等的多， Dan dosa paling besar mereka memberontak dengan menyembah kepada berhala. 最大的罪恶就是他们反叛，他们去敬拜配偶， Mereka menindas orang miskin. 他们去敬拜偶像，他们去逼迫这些贫穷的人， Mereka menjalankan ketidakadilan. 他们就实行不公义的行道。 Dan Tuhan mempercayakan Yesaya untuk dapat menyampaikan berita penghakiman. 上帝差遣以赛亚，让他们知道上帝的审判。 Namun yang ketiga, ini yang paling berat. 第三，这个最重的、最重要的， Tuhan dengan sengaja mengeraskan hati, telinga, dan mata mereka untuk mendengar pemberitaan Yesaya. 上帝就让这些以色列人的耳朵发沉，眼睛昏迷，让他们不能接受上帝所说的话。 Maka ini jelas sekali tugas Yesaya bukanlah suatu hal yang mudah. 其实我们可以看得很清楚，以赛亚的任务并不简单， Ada tantangan yang akan ia hadapi. 他会面对挑战。 Jika demikian sama saja yang dikerjakan oleh Yesaya hanyalah sebuah kebodohan belaka. 如果我们想，其实以赛亚做或者不做也是一样，其实是一个愚拙的事。 Jika Nelson Mandela terpilih menjadi presiden, dia menyusun sesuatu yang terbaik untuk kepercayaannya. 如果这个内儿孙他成为了总统，他能够制定许多的这个猜测，让他的国家能够更好。 Nelson Mandela memulihkan masalah yang ada sampai penyakitnya sembuh. 内儿孙能够让这个南非站起来被医治好， Berbeda dengan Yesaya. 跟以赛亚不同。 Tuhan pilih dia, tapi bukan untuk merekonsiliasi antara umatnya dengan dia. 上帝拣选他，不是让他能够带领着以色列人与上帝和睦。 Karena Tuhan menghukum mereka. 其实上帝拣选他，是因为上帝要惩罚以色列人。 Jadi pelayan Yesaya bukan untuk menyembuhkan penyakit bangsa. 所以以赛亚的这个任务不是去医治以色列人的伤痛罪恶。 Khotbahkan aja terus penghakiman itu. 以赛亚只要你不断的去告诉以色列人关于上帝的审判， Di tengah-tengah Tuhan sengaja tutup hati mereka untuk mendengarkan. 上帝关闭以色列人的心门。 Kalau kita pikir dengan manusia ini suatu tugas yang sia-sia. 如果我们可以想用我们的思想，这其实是排徒而废的一个任务。 Saya melayani tapi Tuhan punya maksud lain. 我服侍了，但是上帝有另一个意思。 Mungkin bagi orang saya menjadi seorang hamba Tuhan yang gagal. 也许别人会看我是一个失败的先知， Tidak akan terlihat buah-buah dari pelayanan Yesaya. 我所做的，人家不能看到我所结的果子。 Orang betul tidak mudah berada di posisi Yesaya. 如果成为以赛亚是个不简单的， Dengan pemberitaan itu Yesaya makin ditolak. 以赛亚告诉他们关于上帝的审判，他也被拒绝。 Bukan hanya dirinya ditolak, pemberitaan itu tidak membuahkan pertobatan bagi mereka. 不单单他本人被拒绝，但是他所讲的、所传扬的，他也不让以色列人悔改， Karena hati mereka sudah keras. 因为他们的心已经刚硬了。 Terbesit dalam pikiran saya, saudara. 我想起，
Kenapa Tuhan panggil Yesaya tidak dengan tugas yang lain? 为什么上帝不叫以赛亚去做别的事呢？ Mengapa harus sampaikan tentang penghakiman pada orang sendiri? 为什么要对自己的人、自己的民主告诉关于这个审判的事呢？ Terus mengapa Tuhan dengan sengaja buat orang itu berontak? 为什么上帝好像故意的让他们反叛？ Tidak terima apa yang disampaikan Yesaya yang notabene itu benar-benar akan terjadi. 以色列人不能接受以赛亚所讲的，其实他所讲的将会发生。 Maka pemberitaan Yesaya itu sebetulnya hal yang penting. 所以以色列人所传讲的是很重要的事。 Saudara, hari ini banyak nabi-nabi palsu. 今天有很多假先知， Tapi ketika mereka menyampaikan sesuatu, itu sanggup membuat mereka ikut mereka dan mempercayai. 但是当他们说到一件事，能够让人去相信他们， Padahal belum tentu apa yang dikatakan itu terjadi dan tidak akan terjadi. 其实他们所讲的也许会发生，也许不会发生的。 Saya ingat sekali pada waktu saya sekolah SMP, 我记得当我上初中的时候， ada seorang yang meramalkan bahwa dunia ini akan kiamat. 有一位人他就预测这个世界要末了了。 Kemudian berita itu menggentarkan hati orang-orang. 这个消息让所有的人的心里震动了， Mereka takut bagaimana dengan dosa-dosaku. 他们很害怕，他们想他们的罪恶该怎样处理呢？ Tapi sampai tahun 2022 dunia pun belum kunjung kiamat. 但是到今天2022年，世界还没到末了。 Tapi berita demikian sanggup membuat mereka percaya dan menggentarkan hati mereka. 但是这些消息会让人去相信他。 Tapi dia tidak dengan Yesaya. 以赛亚不是这样， Apa yang disampaikan betul terjadi tapi tidak disukai oleh mereka. 以赛亚所讲的真正发生，但以色列人不喜欢。 Setelah Yesaya kemudian bertanya kepada Tuhan, 以赛亚后来问上帝： Tuhan, sampai kapan aku harus mengerjakan tugas ini? 主啊，到几时为止呢？ Kalau kita diperhadapkan dengan sebuah panggilan yang susah, mungkin kita juga akan bertanya demikian. 如果上帝给我们的呼召是那么的难去实行的话，我们也许也会像以赛亚一样问上帝什么时候结束。 Tapi menariknya Tuhan tidak memberikan sebuah angka. 但是我们可以看，上帝没有给以赛亚一个固定的时间。 Seandainya Tuhan kasih angka 3 tahun, kita akan menghitung 1 tahun telah berlalu, 2 tahun berlalu, sampai 3 tahun. 如果上帝给以赛亚说3年之内，那么我们也许会开始数算，1年过了，2年过了，再1年。 Tuhan hanya katakan sampai kota itu sunyi sepi. 上帝只说到城邑荒凉， Dia tidak tahu sampai kapan. 不知道到什么时候。 Saudara, ini sebuah panggilan yang sangat-sangat menantang. 这是充满挑战性的一个呼召。 Yesaya tahu kesalahan Israel, namun di tengah-tengah pelayanannya ternyata Tuhan punya rencana untuk menghukum mereka. 以赛亚知道以色列人所犯的罪，但是他也看到上帝要去处罚他们。 Saudara, kalau kita lihat kesimpulan pelayanan Yesaya, dia melayani selama 40 tahun. 如果我们看以赛亚，他服侍了上帝40多年， Tapi selama 40 tahun, dia bicara tentang penghakiman dan dicuekin. 但是在40年的时间里面，他说到关于上帝的审判，没有人去在乎他。 Selama 40 tahun, tidak ada satu orang pun bertobat. 在40年的时间当中，没有任何一个人悔改。 Dia tidak sanggup mencelikkan mata mereka bahwa Tuhan tuh akan hukum kalian. 他不能让以色列人睁开眼睛，开着耳朵来听上帝所讲的话。 Tapi menarik sekali dalam kondisi demikian, saudara. 但是在这样的情况之下， Tuhan tunjukkan komitmennya terhadap panggilannya. 以赛亚证明了他的意志。 Apa yang menjadi bukti bahwa Yesaya berkomitmen kepada Tuhan? 我们怎样知道以赛亚对上帝的承诺呢？ Yang pertama, Yesaya tetap hidup di dalam firman Tuhan. 第一就是以赛亚仍然活在上帝的话语里面。 Soalnya memang benar ketaatan pada firman inilah pada akhirnya yang akan membedakan cara hidup seseorang. 这是一个真理。当我们顺服上帝的命令的时候，那个人的所行出来的
是跟别人不一样。 Jika dia berdiri teguh dan kokoh pada firman, meskipun diperhadapkan dengan sebuah tantangan, dia akan tetap taat. 如果他在上帝的话语里面扎根站立起来，那么如果有一些的诱惑来，他会仍然刚强。 Maka saudara, ada sebuah pertanyaan bagi kita. 那么后来有一个问题， Kesusahan memang tidak pernah Tuhan hindari dalam hidup kita. 在我们的生命里有很多的苦衷， Tapi ketika kita mengalami kesusahan, kemudian kita lembek, 但是当我们来面对这个苦难的时候，我们感到软弱， kita tidak tahan banting, 我们好像没有能力去面对。 mungkin saja kita tidak berdiri teguh pada firman-Nya. 也许我们不是在上帝的话语里面扎根。 Yesaya terlihat jelas bahwa dia berdiri teguh pada firman. 我们能够清楚的看到以赛亚他是真正的扎根在上帝的话语里面。 Hal ini terlihat dari cara ia berpikir dan berperilaku. 我们可以看到在以赛亚所讲的所行的证明出来。 Hidup di dalam firman Tuhan juga membawa Yesaya untuk tidak ikut dalam konspirasi bangsa Israel. 活在上帝的话里面，使得以赛亚不参与以色列人对上帝的阴谋。 Tuhan katakan jangan pernah melakukan sebuah aliansi dengan bangsa-bangsa lain. 上帝说：“你们不要跟别的民族发生这个阴谋， Tapi bergantung dan andalkan Tuhanlah. 但是你必须依靠我上帝。” Raja-raja sejamannya gagal untuk bergantung pada Tuhan. 当时以色列人王他们失败了，依靠上帝。 Tapi Yesaya tidak. 以赛亚不是这样， Meskipun dia seorang diri menegakkan firman Tuhan, 虽然只有他自己就是相信上帝的话， itu tidak menggoyangkan imannya pada Tuhan. 这不让他的信仰摇动。 Hal ini karena Yesaya berpegang pada kekudusan Tuhan dan kehadirannya. 这因为以赛亚他看重上帝的圣洁和他的同在， Tuhan itu akan datang sebagai Immanuel. 上帝要以以曼内里的身份来到这个世界，显示在这个世界。 Dan Yesaya pegang janji ini baik-baik. 以赛亚相信上帝的应许， Di balik penghakiman yang Tuhan lakukan, sesungguhnya Tuhan tidak mengabaikan bangsa ini. 在上帝所行的这个处罚里面、惩罚里面，上帝没有忽略这个民主，这个以色列人。 Ada janji keselamatan yang Tuhan janjikan bagi mereka. 上帝给他们的应许就是他们将领受到救恩。 So Yesaya erat kaitannya berisi tentang berita penghakiman, namun juga berisi berita keselamatan. 以赛亚书我们可以看到是说到关于上帝的审判，但是也有说到关于上帝的救恩。 So Tuhan menggambarkan bangsa Israel seperti pohon. 就是上帝描述以色列人像一棵树一样， Tuhan ingin menebang pohon itu, 上帝要砍伐这个树。 dan di depan ada sebuah gambar tertinggal tunggul pohon itu. 在前面我们可以看到这幅画，就是这个树墩子留下。 Ini menggambarkan bahwa Tuhan hendak memperbarui mereka. 这描述上帝要更改他们、更新他们。 Tunggul yang pohon itu akan tumbuh tunas yang baru. 从这个树枝要发出新的芽， Dari situlah akan muncul kerajaan mesianik. 从这里就是我们可以看到救主要生出来，就是从这个后裔。 Tunas yang baru itu adalah orang-orang yang tersisa yang menjadi percaya pada Tuhan. 这个圣洁的种类就是以色列人生下的。 Yesaya percaya bahwa kunci utama sehingga ia tidak menjadi takut adalah menjalani panggilannya. 以赛亚知道最主要的关键让他不感到惧怕是他要实行他的服事。 Nah, di sini kita belajar. 在这里我们学， Dalam kondisi yang demikian sesungguhnya Tuhan tidak tinggalkan mereka. 在这样的情况下，其实上帝没有离开以色列人。 Tuhan sedang merancangkan harapan bagi masa depan 上 bangsa itu. 帝正在给这个民主一个计划。 Hal ini juga berlaku bagi bangsa kita hari ini. 这也是同样在我们的身上发生。 Bangsa kita bukanlah bangsa yang sempurna. 我们不是一个十全十美的一个国
国家， ada banyak rupa-rupa kejahatan, 有很多的罪恶， kemiskinan dan ketidakadilan. 有贫穷，有不公平的。 Tapi sesungguhnya Tuhan tidak tinggal diam. 但是上帝不是不在乎， Tuhan itu sedang merenda sesuatu yang baik bagi bangsa kita. 上帝正在为我们的国家计划着。 Maka kita sebagai orang percaya, hendaknya kita dengan setia tegakkan kebenaran itu di tengah bangsa kita. 那么我们成为信徒，我们有责任实行公义的事。 Apapun peran kita, kiranya kita tidak berkompromi dengan dosa. 我们在这个社会上的角色是什么？我们不要和罪恶这个有阴谋。 Dosa hanya melelahkan Allah kita saja 罪恶让我们的上帝累， dan menjadi sebuah kekejian baginya. 就是上帝不让这个罪恶有在里面。 Mungkin kita bersentuhan dengan pemerintahan kita, kota bangsa kita. 也许我们跟我们的政府人员、我们的其他的国家有一个关系， Jangan sekali-kali berkompromi dengan dosa. 我们不要犯罪， Tegakkan kebenaran, 我们要行出公义。 meskipun engkau sendirian. 虽然是你自己人， Saudara, libatkan diri kita untuk mendoakan mereka, 我们要为他们祷告， supaya mereka boleh dengan setia tegakkan kebenaran bagi bangsa kita. 让他们能够忠心的为我们的国家行出公义的事。 Hal yang kedua yang ditunjukkan oleh Yesaya dalam komitmennya adalah 第二，以赛亚所证明出来的就是， Yesaya tetap bertahan dengan menantikan Tuhan dengan sabar. 以赛亚就是以内心等候上帝。 Saudara berada dalam tantangan, apalagi dalam waktu yang cukup lama, itu menimbulkan sebuah gejolak hati yang susah. 以赛亚其实我们可以看到，他心里是那么的痛苦，因为他在长一段时间，他会面对上帝的对他的呼召。 Tuhan percayakan engkau melakukan suatu pekerjaan di sebuah perusahaan. 上帝信任你在一个公司做一件事， Tapi engkau sudah melakukan sesuatu hal yang benar. 你做了正义的事， Tapi engkau terus-menerus melakukan sesuatu hal yang susah. 但是你也做了反过来的事，就是不简单的、不容易的。 Pasti saudara akan berperang dalam hati saudara dengan kesusahan itu. 其实你的心里会感到很忧愁。 Begitulah Yesaya. 以赛亚也是这样。 Bangsa Israel mempunyai dosa-dosa yang begitu banyak sekali. 以色列人他们有很多很多的罪恶， Mereka susah sekali untuk melepaskan dosa-dosa mereka. 他们很难离开他们的罪恶， Karena hobi mereka yang melakukan dosa. 因为他们的喜爱就是犯罪。 Lantas kepada merekalah Tuhan tempatkan kita untuk melayani. Apa yang kita lakukan? 那么我们却要去服侍这样的人，我们要做什么呢？ Saudara Warren Wiersbe mengatakan dalam sebuah bukunya, 有一位人叫 Warren Wiersbe， 他这样讲： banyak orang Kristen, mereka bisa bertahan di dalam pelayanan rohaninya karena mereka punya karisma dan bisa handle orang-orang yang dilayani. 也许有很多的基督徒，他们想他们能够在一个服侍上帝的圣工里面坚持，因为他们好像有一种魅力，能够吸引人家。 Dengan kata lain, Wiersbe mengatakan begini, Wiersbe 换一句话，他这样说： mereka yang tidak bertahan dalam pelayanannya karena mereka telah kehilangan karisma dan tidak bisa handle orang-orang yang ia layani. 那么他们不能在圣工里面坚持的，就是那些他们失去了他们的威严，他们不能去服侍他们所服侍的人。 Lantas apakah ini benar? 这是不是对呢？ Wiersbe kemudian mengatakan begini, 那么这个 Wiersbe 这样说： ketika pelayananmu terlihat sangat-sangat sulit, 当你看到你所做的圣工是那么的难， Tuhan bisa saja sedang melakukan suatu pekerjaan yang sangat terdalam dalam hidupmu. 其实上帝也许借助当时的时刻正在做一件大事， Jadi jangan lari. 不要逃跑。 Tuhan memakaimu untuk membangun sebuah pekerjaannya. 上帝使用你来建立他的圣工， Tapi dia juga sedang mempersiapkan kamu untuk tugas berikutnya. 但是上帝也正在预备你来承受下一个的更大的任务。
Saudara, ketika saya membaca tulisan Wiersbe ini, 当我读这个威尔斯比所写的， tadinya seakan-akan saya tidak ikhlas. Kenapa Tuhan kasih Yesaya dengan tugas demikian? 刚才好像我不能接受啊，为什么上帝给以赛亚这样的任务呢？ Sebuah tugas yang tidak masuk di akal. 好像很莫名其妙的一个呼召， Tapi kemudian saya mendapatkan sebuah jawaban. 但是我得到了一个答案。 Yesaya ditugaskan hanya sampaikan saja pesan Tuhan. 上帝叫以赛亚，你只告诉他们而已。 Yesaya tidak dipanggil untuk menunjukkan sesuatu yang wah, ini loh buah pelayananku. 耶稣不是，上帝不是叫以赛亚来证明他自己哦，这个我所结的果子。 Mungkin di dalam dunia pekerjaan, di dalam keluarga kita juga demikian. 也许在我们的生活里面、我们的事业里面、家庭里面也这样。 Dan kenapa seakan-akan sebagai suatu hal yang bodoh sekali tidak ada buahnya? 也许我们不能看到我们所结的果子。 Jika Tuhan memanggilmu, kerjakan itu. 如果上帝呼召你做， Dan Yesaya berbeda dengan Nelson. Dia tidak melakukan atau tidak terlihat pencapaian yang terlihat dengan mata, kasat mata. 以赛亚和内尔森曼德拉不一样，好像以赛亚所做的果子结果我们看不到，当时我们看不到。 Hari ini Tuhan percayakan engkau memiliki keluarga yang Tuhan percayakan hari ini. 今天上帝给了你一个家庭， Tapi di tengah keluarga demikian, engkau mengalami susah sekali. 但是在你的家庭里面，你感到很痛苦， Nah, kerjakan itu. 你必须去做。 Tuhan pasti akan memberikan suatu hal yang baik. 上帝一定会你预备更好的事。 Dan nyatanya dalam tugas Yesaya ayat 8-17, 在以赛亚书第8章， ia memutuskan hanya duduk dan menunggu Allah dengan sabar melakukan apa yang dia janjikan itu. 在那边就说到以赛亚在17节只看到以赛亚要等候上帝。 40 tahun dia hanya berkhotbah saja, 40年的时间里面，他只有传扬而已， tanpa mengeluh tapi juga menantikan janji Tuhan pasti tergenapi. 他没有在那边埋怨，但是他在等候上帝的应许。 Wah, benar, apa yang Tuhan katakan benar terjadi. 上帝所讲的、所说的真正发生。 Tuhan kirimkan bangsa Asyur untuk melawan bangsa Yerusalem. 上帝就允许亚述国来对抗以色列人， Tapi ada sebuah penghiburan, Tuhan tolong mereka. 但是上帝帮助他们。 Tapi nggak sampai di situ, Tuhan kirimkan lagi bangsa Babel. 不到那点，上帝又允许巴别来冲这个以色列人。 Coba bangsa Babel saat itu terkenal sangat kuat. 当时巴别主他们是非常强力的一个国家， Dia punya dewa yang sangat hebat. 他有很了不起的一个神。 Karena ketika dia melawan bangsa-bangsa yang lain, Babel menang. 因为这个巴别，当他跟别的民主国家仗义的时候，他们一定赢的。 Maka dewa yang dipercayai oleh Babel itu adalah Allah yang hebat, ilah yang hebat. 那么我们就可以看到，他们认为巴别的这个神是很了不起的神，是一位大神。 Raja dan rakyat itu kemudian menjadi takut. 以色列人开始惧怕。 Tapi pada akhirnya Tuhan izinkan mereka diangkut kepada Babel. 那么后来，上帝允许以色列人被巴别带走。 Tapi saudara, kita melihat perjalanan selanjutnya. 后来我们看， Tuhan melepaskan mereka melalui Persia. 上帝就释放以色列人， Dan Tuhan terus-menerus membersihkan, memurnikan mereka sampai Sang Immanuel itu datang. 上帝不断的更新他们，直到以马内利到来。 Tuhan panggil bangsa Israel untuk menjadi tangan-tangan Tuhan, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. 上帝呼召以色列人成为各国的光， Walaupun mereka sudah bertobat, jatuh lagi. 虽然他们已经悔改了，但是他们也会跌倒。 Tapi Tuhan tidak pernah capek untuk terus disiplinkan mereka. 但是上帝没有疲劳过，让他们能够再坚持起来， Sampai Sang Mesias itu datang. 直到弥赛亚到来， Raja dari segala raja itu. 万王之王。 Maka saudara, komitmen Yesaya kita belajar bahwa 那么我们可以看到，从以赛亚的意志承诺里面， sesulit apapun pelayanan atau pekerjaan yang sudah kerjakan hari ini,
你们今天所做的事情，服侍工作有多难？ Janganlah keegoisannya menguasai hati kita 不要让我们的自私来控制我们的心， atau menjadikannya sebagai batu loncatan untuk kita tidak lagi bertahan. 或者我们就把它成为一个绊脚石，让我们不在那个服侍里面坚持。 Tapi lihatlah kepada kehendak Tuhan. 但是我们要仰望上帝的旨意。 Ada seorang hamba Tuhan yang sudah melayani 10 tahun dalam sebuah gereja. 有一位传道人，他在一家教会服侍了10年。 Ketika dia sudah melayani selama 10 tahun, maka dia pikir waktunya telah tiba untuk dia bergerak, dalam kata pindah. 他服侍10年后，他就觉得这就是一个好的时间，我要离开这个教会。 Tapi ketika dia hendak mau pindah, gak ada jalan akses untuk dia bisa pindah. 但是当他挣扎要搬出去的时候，没有一个出路让他能够离开这个教会， Karena tidak ada akses, ya mau gimana lagi? 因为好像没有什么出路，所以他觉得呀，没有这个选择了。 Tapi memasuki tahun yang ke-11 dalam gereja itu, 但是进到这个教会第11年的侍奉的时候， Tuhan tidak memberikan sesuatu yang baik baginya. 上帝不给他顺利的事， Ia, anak dan istri, juga jemaatnya memasuki masa-masa sulit dalam pelayanannya. 这位传道人和妻子和孩子，包括所有都会有他们进入到比较艰难的一个时期。 Tapi setelah melewati tahun itu, justru semuanya berubah. 但是当他们走过第11年的时期的时候，全部已经改变了。 Dia dan jemaatnya memasuki tahun-tahun yang berbuah dalam gereja itu. 他和他的会友进入到结果子的一个时期。 Akhirnya hamba Tuhan ini kemudian belajar. 后来这个传道人就学到， Ketika mereka dengan sabar menanti Tuhan bekerja, 当他们有内心的等候上帝为他们做的工， justru itu membawa mereka kepada kedewasaan rohani. 这其实带领他们进入到更成熟的一个属灵生活。 Maka hamba Tuhan ini yang tadinya ingin pindah, 那么其实这位传道人他要搬出去， dia menyadari bahwa Tuhan memang menghendaki dia untuk pindah. 好像领悟到上帝其实要他搬出去， Tapi bukan pindah dalam pelayanan, 但是其实不是搬出去别的教会侍奉， tapi dalam pertumbuhan rohani. 但是要从他灵性上走到另一个阶段里面。 Kalau mungkin saudara hari ini tidak betah, nggak sanggup bertahan dalam kesusahan saudara. 也许今天你在你的困境里面，你不能坚持了， Mungkin itu dalam hal penyakit yang kita alami, 也许有你的疾病， kesusahan dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan. 在家庭里面的事，我们服侍的，我们事业的。 Saudara yakinkan itu bahwa Tuhan pasti akan membawa kita kepada kedewasaan rohani. 我们必须确认一下，这些都让我们能够更进一步。 Kerap kali penderitaan itu Tuhan pakai sebagai alat untuk mendewasakan kita. 上帝常常使用困境、困难的时期，使得我们的灵性能够成长。 Mungkin hari ini saya tidak tahu secara detail apa yang menjadi pergumulan saudara. 也许今天我不知道你们的挣扎有多详细， Tapi mari kita cari tahu apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. 但是我们要去寻找的就是上帝要借助这些，要在我们的生活里面做什么。 Terus hari ini kita belajar tentang komitmen Yesaya. 今天我们学到以赛亚的医治。 Komitmen Yesaya ini bermula dan bermuara dari visi kemuliaan Tuhan. 以赛亚的这个医治，我们可以看到它开头和结束的时候是在上帝的荣耀里面。 Dia dipanggil dan dia bersedia. 他被呼召，他愿意， Dia diberikan tugas yang tidak enak, 给了他一个好像一个很不舒服的一个服饰， namun dia bertahan. 他坚持了。 Inilah komitmen yang sejati. 这就是真正的医治。 Sesuai dengan arti nama Yesaya, 以赛亚名的意思就是 dipanggil untuk menyelamatkan. 被呼召，为了要去拯救。 Dan benar dia menjalankan sesuai dengan namanya. 他按照他名的意义真正行出来。 Yesaya juga menunjukkan dari mana ia berasal, yakni Sion. 以赛亚没有证明说他是从西安山来， Dia meyakini bahwa Allah hadir di situ.
他真正的相信上帝与他同在。 Karena Sion memang terkenal dengan hal demikian. 我们知道西安，我们认识这个西安就是这样的一个地方。 Tuhan menggenapkan janjinya bahwa Tuhan tidak melenyapkan seluruh bangsa Israel. 上帝应许就是不让以色列人毁灭。 Dari orang yang percaya itulah Sang Mesias akan dilahirkan. 从这个信的人，弥赛亚要诞生在这个世界。 Yesaya begitu setia terhadap panggilannya. 以赛亚在他的服事里，他真正的忠心。 Meskipun gak ada orang yang mau dengar dia, 虽然没有人要听他， bahkan sampai dia mati dengan cara digergaji, gak ada satu orang yang mau bertobat. 甚至当他死的那一刻，没有任何一个人要悔改。 Tapi dia mendapatkan bahwa Tuhan beserta dengan dia. 但是他领悟到的是上帝与他同在。 Hari ini engkau mengerjakan apa yang menjadi panggilanmu. 今天你做了上帝给你的呼召， Misalnya memberitakan Injil. 也许你去传扬福音， Saudara, beritakan Injil kepada banyak orang. 你对别人给别人传扬福音， Tapi banyak orang itu tidak memberikan sebuah atensi terhadap pemberitaan saudara. 但是好像你给别人传扬福音的时候，他们没有给你什么回应。 Bahkan mungkin saudara ditolak. 也许你会被拒绝， Mereka gak suka dengan saudara. 他们不喜欢你。 Tetapi di sini kita belajar setialah untuk mengerjakannya. 但是在这里，我们要学习，我们要忠心耿耿来做， Karena sesungguhnya Allah beserta dengan kita. 因为上帝与我们同在。 Kita juga belajar saudara. 我们也学习， Bagaimana selama ini kita menerima firman Tuhan. 我们怎样聆听上帝的话。 Akankah kita seperti bangsa Israel yang menutup mata kita? 我们是否像以色列人一样，我们遮着我们的眼睛， Tutup telinga kita rapat-rapat. 我们掩住我们的耳朵， Kita tolak pemberitaan firman. 我们拒绝上帝的话， Kita nggak suka dengan firman. 我们不喜欢上帝的话。 Apalagi kalau firman Tuhan itu berbicara mengenai dosa. 尤其如果上帝的话说到关于罪恶， Atau mungkin sesuatu hal yang sensitif. 或者 Uang. 或者说到钱的问题、 Dalam hal persembahan. 奉献的问题， So, apakah kita akan menutup telinga kita untuk mendengarnya? 我们是否要遮住我们的耳朵去听呢？ Padahal itulah yang sesuatu yang penting yang Tuhan ingin sampaikan pada kita. 其实呢，也是上帝要对我们说的话。 Israel menutup telinga mereka pada firman. 以色列人遮着他们的眼睛，不要聆听上帝的话， Maka ia melewatkan sesuatu yang penting itu. 他们错过了重要的信息。 Saudara, kerjakan apapun yang Tuhan tugaskan kepadamu hari ini. 今天上帝给你们的呼召是什么？你们必须去做。 Sekalipun engkau menerima sesuatu hal penolakan, 虽然你被别人拒绝， sesuatu hal yang susah Tuhan percayakan kepadamu hari ini, 也许上帝给你的比较难的一个服事， taatlah pada firman-Nya 顺服他的话， dan bertahanlah di dalamnya. 坚持， Kita akan menerima suatu pertumbuhan rohani di dalamnya. 那么我们的灵性就会成长， Sebab Tuhan beserta dengan kita. 因为上帝与我们同在。 Kiranya Tuhan memberkati tiap kita. 盼望上帝能够祝福我们。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。Kita berdoa, Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini di tengah-tengah ritme hidup dunia yang begitu cepat, kadang membawa kami tidak berhenti untuk memikirkan apa panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Tetapi hari ini Tuhan, melalui Yesaya kami belajar bahwa kami harus diam, duduk, meminta Tuhan menyatakan apa panggilan Tuhan di dalam hidup kami, dan kami diberikan kekuatan melihat bagaimana Yesaya setia, karena Yesaya tahu dan percaya Allah pencipta semesta ini, Allah yang memiliki rencana yang tidak pernah gagal, Allah yang besar dan mulia itu, Allah yang datang juga ke dalam dunia menyelamatkan kami, dan Allah itu juga yang tinggal beserta kami, memberikan kami kekuatan melakukan panggilan kami di dalam hidup ini. Kami tahu Tuhan ini tidak gampang, karena kami hidup di tengah-tengah dunia dengan natur keberdosaan kami. Tetapi ya Tuhan, kami percaya ketika suara Tuhan yang kami dengar, ketika kehendak Tuhan yang kami jalankan, penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami, kekuatan-Mu tidak pernah gagal untuk memberikan kami kekuatan menjalankan panggilan itu.
Terima kasih Tuhan, suara manusia sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus yang terus boleh mengingatkan kami akan panggilan kami, yang terus boleh mengingatkan kami untuk menjaga kekudusan dan membenci dosa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.